Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.44 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lamangan terbang antarabangsa Raja Khalid pada pukul 8.15 malam waktu tempatan, kira-kira pukul 1.15 pagi waktu Malaysia. Riyadh menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak pemimpin ASEAN GCC di Hotel Ritz-Carlton. Malaysia menggesa konflik Palestin-Israel di Gaza serta tindakan menyahkan hak dan tanah rakyat Palestin dihentikan pada kadar segera. Menteri Luar berkata negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC perlu mencari penyelesaian ke arah ini. Masyarakat antarabangsa turut digesa untuk menyokong pembukaan laluan kemanusiaan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kerajaan India akan mengeksport 170,000 metrik beras putih bukan basmati ke Malaysia sebagai menghargai hubungan baik kedua-dua negara. Keputusan itu selari dengan dasar kerajaan India menyokong usaha negara berhubung sekuriti makanan. Keputusan tersebut dizahirkan Menteri Perhubungan Luar India Dr. S. Jaishankar kepada Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menerusi panggilan telefon. Usaha tangani jerebu, Jabatan Alam Sekitar JAS diarah meningkatkan tindakan pengawasan dan aktiviti rondaan harian di kawasan berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran terbuka. Arahan dikeluarkan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang turut menyarankan semua pemilik tanah memantau secara rapi kawasan yang mudah dan sering terbakar. Ibu bapa tidak perlu mengisi borang permohonan untuk mendapatkan bantuan awal persekolahan BAP. Menteri Pendidikan berkata bantuan tersebut disalurkan mengikut rekod sedia ada di sekolah anak masing-masing. Bayaran BAP akan diberikan secara sekali bayar melalui sekolah dan diagihkan kepada murid secara tunai atau kredit ke akaun masing-masing. Wanita yang memegang jawatan di peringkat pembuat keputusan dalam sektor awam kini mencapai 38.8%. Bagaimanapun, sasaran 30% wanita memegang jawatan di peringkat pembuat keputusan dalam sektor swasta dan korporat masih belum dicapai setakat ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, perkara itu antara isu yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Negara MWKN yang julung kali diadakan pada tahun ini. Projek menaik taraf sistem pengairan di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menerusi peruntukan RM3 bilion dijangka dilaksana tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peruntukan bagi menjayakan projek penanaman padi 5 musim dalam 2 tahun. Pihak kementerian juga akan terus memperkasa sistem pengairan bagi tanaman padi seluruh negara, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Gabungan Parti Sarawak GPS optimis parti itu mempunyai peluang cerah untuk menang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak. Perkara tersebut disuarakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah yang juga Ketua Whip GPS. Bekas pengarah agensi anti dadah kebangsaan Iskandar Turki diumumkan sebagai bakal calon GPS bagi PRK Dun Jepak. Baik, sebanyak 78 pemeriksaan telah dilakukan ke atas kilang dan pemborong beras di 5 negeri di Semenanjung melalui operasi bersepadu beras putih tempatan OPPT setakat ini. Negeri berkenaan Kedah, Selangor, Pulau Pinang, Kelantan serta Johor dengan membabitkan pemeriksaan ke atas 42 kilang dan 36 pemborong beras. Kawal Selia Padi dan Beras KPB juga sudah melantik ketua bagi setiap zon di Semenanjung bagi tujuan penyelarasan operasi pemeriksaan. Syur mewajibkan saringan tapisan keselamatan terhadap calon yang ingin bekerja sebagai pengasuh diperinci. Perbincangan lanjut dijalankan antara JKM, KDN dan PDRM. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat antara yang diteliti, calon pengasuh dan pengusaha taska juga dikehendaki jalani ujian psikometrik bagi mengukur tahap kesihatan mental dan kecenderungan minat kerjaya. Aspek pemasangan CCTV juga diperinci.
7 kumpulan ajaran sesat di negara ini sedang dipantau polis. 7 kumpulan ajaran sesat itu Tarikat Habib Shah, Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, Milah Abraham atau Ibrahim, Ajaran Suhaini Elias Sihak, Nur Mutiara Mutmainah dan The Ahmadi Religion of Peace and Light. Sepanjang Januari 2022 hingga semalam, 23 individu ditahan melibatkan pemimpin dan pengikut kumpulan ajaran sesat itu. Seorang tukang kebun sekolah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas tuduhan membunuh pengawal keselamatan sekolah. Tertuduh Ravidran didakwa menyebabkan kematian Faizal Asri, 43 tahun, dalam pondok pengawal sekolah jenis kebangsaan Cina Seri Botani Simpang Pulai. Perbuatan dilakukan antara pukul 3 petang hingga 8 malam 13 Oktober lalu. Dan di Kota Baru, guru besar mengaku tidak salah atas 10 pertuduhan menggunakan jawatan untuk mendapatkan suapan kira-kira RM8,000. Zalani Harun dituduh melakukan perbuatan itu antara Januari 2021 hingga Julai 2022. Dia didakwa menggunakan jawatan dengan memilih syarikat milik isterinya untuk membekalkan barangan sekolah. Pada 20 November adalah sebutan semula kes. Seorang remaja 18 tahun ditemukan lemas di tapak kuari Gurun Kedah petang semalam. Mangsa dipercayai mandi di kawasan itu bersama beberapa rakannya sebelum dilaporkan hilang. Mangsa ditemukan pada pukul 6.18 petang dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Ular sawa batik seberat 140 kg berjaya ditangkap APM Kubang Pasu Kedah. Reptilia sepanjang 7 meter itu kelihatan lemah selepas menelan seekor kambing di sebuah kandang di Kampung Batu Hitam, Kok Tiang. Ular tersebut diserah kepada penghilitan untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki 43 tahun dipercayai terlibat kes pecah rumah dan curi motosikal ditahan di Kota Tinggi Johor. Penangkapan berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 kes seumpama di daerah berkenaan. Semakan mendapati suspek memiliki 6 rekod jenayah lampau. Ujian saringan air kencing turut mendapati dia positif syabu. Gara-gara tidak mematuhi lampu isyarat, sebuah lori yang dipandu terbalik dipercayai cuba membelok ke jalan batas paip Taman Bersatu Kuala Kedah. Kemalangan kira-kira pukul 11 pagi semalam itu menyebabkan tumpahan minyak diesel dan minyak enjin daripada lori terbabit. Sepasukan bomba dari Jalan Raja Alustar terdiri daripada 5 anggota bergegas ke lokasi kejadian sebaik dimaklumkan. Aktiviti pelacuran di sebalik premis refleksologi dan spa di Johor Bahru malah aktif menerusi aplikasi WhatsApp dan Telegram. Taktik licik itu berjaya dihidu imigresen. 16 individu dicekup termasuk wanita dari Thailand, Vietnam dan Indonesia. 3 lelaki tempatan bertindak sebagai penjaga dan kapten premis turut ditahan. Seramai 136 pendatang asing tanpa izin berjaya dicekup dalam satu tindakan operasi penguasaan di sebuah kondominium di Ibu Negara. Operasi yang bermula pukul 1 pagi membabitkan penahanan warga Bangladesh, Nepal, Indonesia, Pakistan dan India. Kesemua tahanan ditempatkan di depoh imigresen Semenyih, Selangor untuk siasatan lanjut. Ini pula gempa bumi sederhana berukuran 5.2 pada skala Richter melanda Jawa Indonesia pada pukul 10.08 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa dengan kedalaman 105 km itu berlaku pada jarak 142 km barat daya dari Tasik Malaya, Indonesia. Bagaimanapun, berdasarkan penilaian awal, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. MyTV Broadcasting Sendian Berhad umum pergantungan saluran Awesome TV berkuasa 2 November ini. Keputusan itu diambil berikutan isu komersial melibatkan pembayaran fee akses kepada MyTV meskipun pelbagai usaha telah dibuat. MyTV memohon maaf atas sebarang kesulitan susulan tindakan tersebut. Industri minyak sawit perlu memanfaatkan kekuatan dimiliki industri halal negara untuk memperkukuh usaha mempromosi minyak sawit. Timbalan Perdana Menteri berkata, standard persijilan halal Malaysia disifatkan berintegriti tinggi dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sekaligus mampu menyumbang kepada usaha mengembangkan ekonomi halal dengan potensi pasaran lebih 2 bilion populasi dunia.
Jumlah dagangan ekspor dan import Malaysia pada September 2023 kekal menguncup untuk bulan ke-7 berturut-turut sejak Mac 2023. Jabatan Perangkaan Dozem menerusi kenyataan berkata, ini berikutan permintaan global yang perlahan dan harga komoditi yang lebih rendah. Jumlah dagangan berkurang 12.6% kepada 224.4 bilion ringgit. Ekspor menjusut 13.7% kepada 124.5 bilion ringgit dan import menurun 11.1% kepada 100 bilion ringgit tahun ke tahun. Dasar pelaksanaan permit import AP ke atas kenderaan import sepenuhnya masih relevan dan perlu dikekalkan. Pelaksanaannya bagi pantau dan sokong perkembangan industri otomotif tempatan termasuk kenderaan elektrik. Juruseteru jelas Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri setakat September lalu, bilangan EV yang berdaftar mencecah 12,000 unit. Bantuan e-wallet RM100 akan dikredit kepada penerima yang layak pada Disember ini. Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim Chee Kiong berkata, inisiatif itu bukan sahaja memberi impak kepada isi rumah penerima tetapi juga pasaran tempatan terutamanya kepada peniaga kecil dan penjaja. Sementara itu, dianggar 2.83 juta tan pelepasan gas rumah hijau dapat dikurangkan jika negara berjaya capai sasaran 1.5 juta EV. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, kelulusan bagi projek stesen pengecas EV juga akan dipercepat bagi tingkatkan penggunaan kenderaan tersebut. Kerajaan negeri melalui Perbadanan Bioteknologi Melaka memohon geran RM2 juta bagi penambahan kolam ternakan udang putih di zon industri aquaculture Sempang. Hasil ternakan tersebut akan dijual di pasaran tempatan serta program jualan agromadani dan jualan rahmah dengan kerjasama Pharma dan KPDN. Usaha tersebut bagi menyokong program sekuriti makanan negara. Pintu sempadan Rafah akhirnya dibuka. Menurut sukarelawan yang bertugas, ia perkembangan positif agar bantuan makanan dan ubat-ubatan dapat disalurkan kepada penduduk di Gaza dengan segera. Meskipun bantuan kontena hanya dihadkan kepada 20 biji sahaja, ia diharap dapat mengurangkan beban dan tekanan keperluan asas dan perubatan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 3,785 orang telah terbunuh sejak Israel mula mengebom semenanjung Gaza. Daripada jumlah itu, 1,525 kanak-kanak dan 1,000 wanita adalah antara yang terkorban dalam serangan udara Israel tanpa henti, manakala 12,493 orang lagi cedera. Rejim Zionis terus menyasarkan orang awam sebagai tindak balas terhadap serangan Hamas. 40% daripada kes yang dibawa ke hospital melibatkan kanak-kanak. Kesan serangan turut mengakibatkan siling bilik pembedahan runtuh di atasnya dan doktor lain. OIC menggesa serangan kejam Israel terhadap penduduk Palestin dihentikan segera. Blok itu menggesa kepungan Israel ke atas semenanjung Gaza ditarik balik. OIC mengulangi sokongannya untuk hak rakyat Palestin yang tidak boleh dipisahkan, terutamanya untuk menentukan nasib sendiri. Malah kemerdekaan serta penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat mengikut sempadan 4 Jun 1967 dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu negaranya. China menyatakan kebimbangannya berkait potensi peningkatan konflik antara Israel dan Hamas. Jurucakap Kementerian Luar China memaklumkan amaran terbaru Israel akan menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di rantau tersebut yang jelas tidak mematuhi undang-undang antarabangsa. Tambahnya, China tidak mempunyai sebarang kepentingan dengan kedua-dua pihak namun sentiasa teguh memelihara semangat keamanan dan keadilan sejagat. Misi pengaman PBB di Timur Kongo MONUSCO menggantung 9 orang pasukan pengamannya termasuk seorang pegawai atas dakwaan penderaan seksual. Menurut jurucakap, ia bukanlah kali pertama kes sedemikian berlaku melibatkan anggota keamanan yang bertugas di sana. Susulan itu, PBB telah mewujudkan unit khas bagi menangani isu berkenaan serta menawarkan bantuan kepada mangsa namun sukar untuk dibanteras. Kanta 744 berakhir di sini. Saya Azamudin Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kita jumpa lagi.